melainkan aku. Kita kalau puji raja, dia tak dengar dan dia pun tak boleh nak jawab. Kalau kita mesej raja-raja, menteri-menteri, Perdana Menteri, presiden-presiden, mesej orang-orang terkenal, masyhur, kalau dia balas, kita pun melompat gembira. Wah, dia balas mesej saya. Tapi ada orang kita puji Allah, Maha Suci Allah, Allah jawab setiap ucapan kita. Siapa kita? Kita cuma hamba Allah, tapi dia jawab setiap ucapan kita. Kita puji Allah, Allah jawab. Dalam solat Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah kata, hamba-Ku sedang memuji Aku. Jadi kita cuma hamba yang Dia jadikan, tapi Dia jawab setiap ucapan kita. Jadi ke mana saja kita, dalam solat, luar solat pun sama. Kita jumpa orang, kita beritahu Allah yang buat ni. Orang cerita, tak, bukan, ini duit saya yang buat. Orang ni kata, tak, saya punya kekayaan yang buat. Saya yang buat, saya pandai. Orang ni kata, ini kerajaan yang buat, ini dia buat, ini dia buat. Tak, saya yang buat ni. Pula, bukan awak, saya yang buat. Tak, tapi semua tu, bila orang kata dia buat, tapi satu orang kata Allah yang buat. Allah kata, benar wahai hamba-Aku. Tiada yang buat tu melainkan Allah SWT. Ya, orang yang tenggelam memuji Allah siang malam, maka dalam hati dia rindu untuk membesarkan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Antara orang-orang ada yang mengatakan Rabb kami Allah, pencipta kami Allah, pemberi rezeki kami Allah, pemelihara kami Allah, yang beri segala-galanya Allah. Summa istaqamu, mereka istiqamah. Kata satu orang alim, dia kata Haji Mukib begitu, istiqamah membesarkan Allah ni, pertama kita besarkan Allah kepada sesiapa saja. Jumpa orang miskin, kita besarkan Allah. Jumpa orang kaya, besarkan Allah. Jumpa raja-raja, besarkan Allah. Jumpa siapa saja, kita besarkan Allah SWT. Kita agungkan Allah. Orang puji duit, kita puji Allah. Orang puji wanita, kita puji Allah. Orang puji kereta cantik, kita puji Allah. Rabbuna Allah summa istaqamu. Siapa saja kita jumpa, beritahu Allah yang berkuasa. Selain daripada Allah tak boleh buat apa-apa. Allah saja yang menjadikan segala-galanya. Jumpa sesiapa saja, daripada orang kecil sampai orang besar. Macam sampai Nabi Ibrahim, sampai Namrud pun didakwah juga. Menteri pun didakwah. Kedua, dalam apa keadaan pun, dalam keadaan gembira, tak gembira, dalam keadaan dapat apa yang kita nak. Kadang-kadang kita pun tak faham apa yang kita nak dah. Kadang-kadang doa kita doa semua kabul. Ada hari doa kita macam tak kabul semua sekali. Kenapalah Allah belum kabul doa saya? Macam Nabi Ibrahim AS kan. Akhirnya kena campak dalam api. Dalam apa keadaan pun, Jibril datang kata nak tolong. Apa Nabi Ibrahim kata? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk aku. Jibril pun didakwah juga. Sampai tak terkesan. Sebab seluruh dunia ni tak boleh buat apa-apa. Yang buat segala-gala ialah Allah SWT. Seluruh milik Allah. Amerika milik Allah, Malaysia milik Allah, Rusia milik Allah, China milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah, saya milik Allah. Kita semua milik Allah. Allah yang punya. Tak ada apa pun kita punya. Semua milik Allah SWT. Dia saja yang berkuasa. Bila Allah nak jadikan, dia jadi. Kun fayakun. Allah kata kaf dengan nun tu belum sama, Allah kata jadi, maka jadilah. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh tahan. Hanya apa yang dikhendaki, apa yang ditakdirkan. Campaklah api yang besar, walau dah nak mati, kalau kita habislah, matilah habis. Tak. Jibril pun tak boleh buat apa-apa. Mikail, Israel alaihissalam pun tak boleh beri faedah atau bahaya, melainkan Allah. Orang beriman, dia tak terkesan dengan apa-apa. Semua ni Allah yang punya. Satu hari nanti kita nampak bumi, langit, kerajaan-kerajaan, kita nampak itu, ini kan. Ni musim perang kan. Tentera Rusia, tentera Amerika, tentera Korea. Indonesia pun boleh tahan tentera kan. Malaysia tak ada tentera kan. Tentera kalau dalam video-video kan, tentera apa? Tentera Indonesia pun boleh tahan. Besar kan. Rusia, China, Korea, Pakistan, orang tunjuk kan. Ada tengok video tu, tentera-tentera. Tapi seluruh ni tak boleh buat apa-apa. Yang buat segala-gala ialah Allah SWT. Satu masa nanti dalam dunia tak ada orang ucap Allah. Dunia ni binasa. Bumi binasa, langit binasa, bulan binasa, matahari pun musnah, kita pun musnah. Ini kan pula kereta saya, rumah saya, isteri anak saya, semua habis. Tak ada apa yang tinggal. Bahkan semua malaikat pun dimatikan juga. Malaikat Israel kata, ya Allah, sekarang tinggal saya dengan kau je Allah. Kau pun mati juga. Israel pun mati juga. Tinggal Allah saja. Siapakah
Allah tanya, mana raja-raja yang zalim atas dunia? Mana orang-orang yang bodek, raja-raja atau orang-orang besar kan? Kita kan bodek, nampak orang ni suka sini kan, nampak orang ni gitu. Allah mana semua dah mati. Allah beritahu semua sekali mati, tak ada yang kekal. Yang tinggal hanyalah Allah SWT, Malikul Mulk kan, hanya tinggal Allah. Semua binasa, saya binasa. Jadi segala-galanya milik Allah SWT dalam apa keadaan. Hari kita ada duit, hari tak ada duit. Hari orang sanjung kita sampai ke langit, hari kita kena pijak sampai ke bumi. Hati kita cinta, sayang, takut kita hanya pada siapa? Pada Allah. Sehingga kita bertemu Allah dalam keadaan kita, hati kita hanya ada cinta dan sayang pada Dia. Sehingga kita menyebut nama Allah seperti mana Nabi SAW dan para sahabat menyebut nama Allah. Kita pun tak tahu ajal kita bila kan. Jadi sebelum jumpa Allah, kita nak yakin kita, keimanan kita, cinta kita, sayang kita kepada Allah tu bulat. Sumastaqamu, Allah hantar malaikat. Orang yang selalu besar ke Allah ni, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Nanti dia sedih, susah dalam kubur nanti, masa nak mati, masa dalam kubur dibangkitkan di mahsyar nanti, Allah akan hantar malaikat yang sentiasa. Dalam dunia kita pun bila kita susah sangat, seolah-olah ada malaikat bisik kat telinga kita, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kamu ni telah dijanjikan oleh Allah dengan syurga. Itulah kegembiraan. Dan Allah beritahu orang yang selalu membesarkan Allah, istiqamah, membesarkan Allah seperti nabi-nabi membesarkan Allah, mendakwah kebesaran Allah, seperti sahabat-sahabat membesarkan Allah. Orang ni Allah beritahu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pembantu kamu, penolong kamu dunia dan akhirat. Allah tolong kita, siapa boleh kalahkan kita? Tak ada siapa. Kalau Allah tak tolong kita, siapa boleh tolong kita? Hidup ni bukan soal duit tak ada duit, bukan rumah besar rumah kecil, bukan soal orang sayang ataupun tak, bukan soal kita pandai ataupun tak, penting. Tapi bukan itulah sebenar-benarnya. Soalnya hidup kita ditolong oleh Allah atau tak ditolong oleh Allah. Yang kita perlu risau, Allah tolong kita ke tak? Allah sayang kita ke tak? Dan Allah bantu kita ke tak? Satu dunia bantu kita, Allah tak nak tolong kita, tak boleh buat apa-apa. Allah tunjuk dalam Quran, kisah-kisah tu berulang-ulang. Dan dia kata Quran ni bukan cerita-cerita macam untuk bagi kita tidur, tapi dia akan berlaku sampai kiamat. Macam mana Allah beri ujian pada Nabi-Nabi, seperti itu ujian sama Allah beri kat kita. Seperti mana pertolongan Allah yang Allah beri pada Nabi-Nabi dan sahabat dalam Quran, seperti itu juga pertolongan Allah beri pada kita. Dia akan berulang, sentiasa berulang. Tentera Abraha nak runtuh Kaabah, Allah hantar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentera bergajah, Allah hantar apa? Allah hantar burung ababil kecilnya. Allah boleh hantar dinosaur besar lagi, burung kecil hantar, bawa batu-batu, habis hancur macam daun-daun kering, musnah. Allah binasakan. Allah Subhanahu wa taala pemilik segala-galanya. Itu kita kena membesarkan dia. Ajar anak isteri kita besarkan Allah, agungkan Allah. Sehingga orang beriman dia tak terkesan dengan sesiapa, tak terkesan dengan orang, tak terkesan dengan keadaan, tak terkesan dengan apa-apa. Dia hanya terkesan dengan Allah sayang dia ke Allah murka pada dia. Itu kita kena berusaha membesarkan Allah SWT. Dan Allah beritahu apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu inginkan. Di akhirat nanti akan kami tunaikan segala apa yang kamu cita-citakan. Nuzulam min ghafurir rahim. Itulah sambutan daripada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataan mereka yang lebih besar daripada perkataan mengajak kepada Allah? Itu kita kena mengajak kepada Allah siang dan malam. Membesarkan Allah. Macam Nabi-Nabi dulu membesarkan Allah. Ada 8 bilion manusia dalam dunia, ada 6 bilion orang belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah hantar kita atas dunia ini untuk mengabdikan diri pada Allah dan bawa manusia yang belum kenal Allah untuk kenal Allah. Ramai orang dahagakan agama di seluruh dunia. Kita macam ni sembahyang, duduk majlis ilmu, berdakwah, itu pun bila ujian datang nangis seorang tepi dinding kan. Bukan apa, kena marah dengan isteri je, bersandar kat dinding. Termenung, ya Allah, kenapalah belum kabulkan doa saya? Ya Allah, baru kena marah dengan isteri je kan. Baru ujian, termenung. Ya Allah, baru kena apa Ustaz? Baru motor rosak dah. Baru motor rosak je. Ya Allah, contoh lah kan. Ya Allah. Exam Azizul kan. Ya Allah, doa. Jadi kita berdoa ya Allah, ya Allah kan. Ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi apa tadi? Kita kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang tak pernah kenal Allah.
Dia tak tahu nak minta kat siapa. Kita macam ni macam nak nampak macam kuat dah ni kan. Itu kadang sekali kena ujian berat tu bersandar, ya Allah, nangis-nangis. Kenapalah macam ni ujian dalam hidup. Datanglah mati juga. Walaupun hari-hari duduk majlis ilmu, hari-hari berdakwah juga. Sekali kena yang berat sikit, bersandar. Kan? Bulan-bulan nangis kan. Tapi macam tu ujian dalam hidup kita. Kerana itu kita kena bayangkan ada orang yang tak pernah kenal Allah. Dia tak tahu kat siapa dia nak minta. Tu dia terjun bangunan. Dan ramai kawan terjun bangunan. Dulu kat Jepun, kat Korea je. Sekarang kat Malaysia pun ada. Dan ramai orang, budak-budak anak-anak muda dia dah biasa dah. Ada masalah dia ingat ambil pisau kerat tangan dia. Ada orang dia tak tahu nak minta kat siapa. Mereka tak pernah, tak dengar, tak tahu. Jadi tugas kita menyampaikan pada mereka. Memang Allah beri setiap orang naluri, dia akan bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi kita yang Allah beri pengetahuan untuk kita beritahu mereka. Ramai orang nak dekat dengan Allah. Kita pergi Afrika itu kan. Afrika tu kampung, kita buat makan apa? Kita sampai kampung, dia orang blok kita kat jalan. Kat Afrika, blok. Pistol-pistol kan. Nak bawa apa? Bawa kabin apa? Bawa tempat makan. Nak buat tempat makan. Apa dipanggil? Soup kitchen. Soup kitchen Ustaz Soup kitchen. Tapi sebab kita dah datang sebelum tu, dia bagi kita masuk. Ambil budak-budak kan. Semalam menari dia, menari. Perempuan lelaki menari. Perempuan tak pakai baju sangat, lelaki pun tak pakai. Yang juru gambar lah yang susah hati. Kami dah dapat gambar dah tapis, dia orang tak dapat gambar tak tapis. Gambar-gambar kan. Perempuan semua penting. Dia orang susah, mana baju-baju sangat. Baju ni nipis je. Rumah pakai zinc. Dapat makanan semangkuk, menari-nari dia. Menari, nyanyi terima kasih kat kita kan. Beratur panjang-panjang. Elok dia orang tu susun dah biasa beratur ambil makanan. Kita buat makan hari-hari, soup kitchen. Sampai sekarang ada kan, makan hari-hari. Kita sewa rumah, buat madrasah. Ada ustaz, suami isteri imam tu buatkan rumah madrasah tu dia. Ambil budak muda datang bagi makan. Alhamdulillah 70 orang kan. Semua sekali dah Islam. Itu baru beberapa hari duduk situ. Bayangkan berapa banyak kampung lagi yang tak payah ceramah panjang-panjang pun. Cuma tawan hati dia je. Ambil hati dia, bagi makan, senyum dengan dia. Itu pun orang satu kampung Islam. Pandai-pandai, bukan dia macam kita bayangkan mungkin orang apa? Orang maaf kan, lurus, bodoh-bodoh agaknya main ikut-ikut je. Tak, betul-betul. Sampai budak-budak tu sebelum subuh duduk macam ni dah. Duduk macam ni sebelum subuh. Dia orang hantarkan video pagi-pagi kan. Ustaz Zakaria tu belajar Pakistan juga. Jadi budak-budak dia subuh semua duduk macam ni dah. Dah apa? Dah hafal Quran, dah pakai kurta-kurta kita nak begini semua. Bismillahirrahmanirrahim pagi. Suruh dia orang pun belum tentu boleh duduk macam tu kan. Kita bukan dia orang kan. Saya kan. Duduk dengan Syekh Nuruddin itu kan. Pusing-pusing kaki ustaz. So dulu biasa kan. Tapi masa muda-muda lah. Rupa dah tak boleh dah. Dah tak bergerak dah kaki. Dah badan dah besar. Kaki tak tertampung dah badan besar. Duduk tayar awal. Tak bergerak duduk. Syekh Nuruddin sampai sudah duduk je tak. 4 jam. Kita semua dah tak bergerak dah. Ni dah bergerak dah. Jadi ramai orang yang dah harga untuk kenal Allah. Sana tu kita kena doa. Ni doa orang baik-baik ni kan. Minta anak-anak kita doa. Antara doa apa? Doa hidayah untuk manusia seluruh dunia. Anak-anak kecil doa hidayah. Dia biasa doa, ya Allah, susah, lapar, makan. Ajar anak kecil doa, ya Allah, beri mereka hidayah. Sambil jalan nampak orang bukan Islam, jangan benci dia doa. Ya Allah, mereka baik tapi tak tahu, tak faham. Beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka baik tapi kami tak pandai nak sampaikan. Berilah mereka hidayah. Doa, ya Allah, jadikan saya matahari hidayah. Orang melihat saya, beri mereka hidayah. Orang melihat mendengar percakapan saya, beri mereka hidayah. Melihat tingkah laku saya, beri mereka hidayah. Mana saja saya pergi, saya dapat menyambung usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbab hidayah, matahari hidayah. Doa untuk manusia kan. Nampak orang buat salah, ya Allah, dia baik, dia tak tahu, dia tak faham. Tukar keburukan daripada kebaikan. Beri kebaikan tu juga sedikit kepada saya. Ini doa untuk semua manusia. Ramai orang dahaga kan. Kalau pergi Brazil tu orang tengok je kita. Jalan tengok je. Dipandang je kita kan. Tanya, kejar-kejar kita. Laki perempuan kejar. Tak pakai baju kejar. Tak pernah tengok orang Islam dah lama. Jalan kita pun macam tak payah ceramah, kita pun nak ceramah. Tanya juga kat orang kat sana, ustaz-ustaz sana macam mana, kami tak pandai cakap macam mana ni. Dia kata kami yang pandai cakap ni pun tak pandai nak dakwah macam mana. Dia bukan cakap sangat kan. Allah Ta'ala yang beri hidayah. Kalau pandai tu bonus lah, extra. Pandai bahasa-bahasa dia.
Jadi untuk tu kita niat hari membesarkan Allah, ajar isteri anak-anak besarkan Allah, agungkan Allah SWT. Dan niat berdakwah seluruh alam. InsyaAllah. Sedia? Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Astaghfirullah.